tapi for some reason I couldn't control this glitch. Oh, it's okay. Ada soalan tak sementara abang ada soalan tak ataupun any opinions berkenaan dengan SPM ke apa ke? Kita boleh, walaupun out of topic, kita boleh Okay. bincang juga. You are using your iPad or MacBook? Mungkin Cikgu Baiti ada apa-apa? Cikgu Baiti boleh tak share dekat saya sedikit tentang student STEM yang you ajar sekarang? At the moment, Hello. tak ada apa-apa lagi. Ada tak student you yang sekarang dia orang masih confused selepas SPM nak ke mana nak buat? Okay. Okay, one question. Apakah cabaran, do you hear me, Nas? Apakah cabaran terbesar selama belajar di UK? Yes. Cabaran terbesar? Yes. Okay. I would say, okay lah, this is quite deep. My answer will be like different lah. Tapi cabaran terbesar adalah how to have the right mindset. Mindset abang sendiri. Sebagai contoh, mula-mula abang rasa macam abang kurang pandai lah, abang ada inferiority complex dan sebagainya. So abang sendiri yang meletakkan batu penghalang dekat diri abang untuk lebih cemerlang. Everything was in my mind masa tu. Sampai at one point abang punya supervisor, tunjuk gambar dan supervisor sendiri bagi motivasi ke abang. Dia kata, Nazri, I think you compare too much dengan orang lain. Abang rasa macam orang lain lebih hebat lah dan abang ni orang biasa-biasa saja. So my supervisor kata, Nazri, don't worry. I'm here actually to help you to grow, to self-grow. Dia tak pernah compare abang dengan orang lain. Dan abang juga sempat jumpa kaunselor dan kaunselor pun ada nasihat kat abang juga. Kita ni satu masyarakat Asian. Asian ni ada satu perangai yang mana kita kadang-kadang kita nak terlalu excellent sampai kita lupa untuk kita raikan kita punya feelings, kita punya kadang-kadang kalau kita penat kita perlu rehat. Macam abang ni memang abang satu perangai abang akan rehat over, kadang-kadang tak cukup tidur dan sebagainya. Nanti abang tunjuk what happened to me. Itu adalah cabaran yang terbesar adalah untuk mendapatkan the right mindset. Bila mindset abang tepat, abang punya PhD dekat UK hari tu terus smooth. My second year onwards tak ada masalah. First year je abang ada inferiority complex. Dan kalau ada tengok dekat sini, this is what happened to me. This was what happened to me. Abang ada inferiority complex, abang ada sciatica. Sciatica tu ada lower back pain dan abang ada bad sleeping habit. Abang ingat lagi masa abang degree, masa abang masters, abang kalau tidur abang tak suka tidur gelap. Abang akan buka lampu so that abang senang nak bangun pagi untuk abang belajar. Bayangkan, masa tu abang tak tahu tentang the knowledge of deep sleep for us to get rest, to be well rested. Sebab itu badan kita lah akan menjalani proses healing proses, recovery proses. So kalau recovery proses kita skip, kita kacau recovery proses, badan kita akan jadi rosak. So abang first year dekat Oxford, dekat UK, abang sakit. Abang sakit sebab abang ingat lagi abang stay dekat lab sampai pukul 2 pagi. Lepas tu orang dah balik, abang still work very hard. Tapi abang last end up abang sakit lah. Dan abang jumpa lah kaunselor dan sebagainya, supervisor pun sama. Dan supervisor kata, okay tak apa Nazri, I think dia selepas nasihat pun tak jalan juga lah. Dia kata, okay tak apa Nazri, balik dulu Malaysia, try to get back the motivation. Dan abang balik Malaysia, jumpa balik mak abah, jumpa balik my mentor dekat UTM. Dan abang cuba dapatkan balik the very reason kenapa abang pergi UK hari tu. So again, to answer your question, my mindset masa tu was a bit orang kata disrupted lah, not with the right mindset. So mungkin kaunselor ataupun adik selepas ni boleh tengok YouTube ataupun baca buku berkenaan mindset itu sendiri. Kebanyakan kita untuk kita excellence, kalau mindset kita tak tepat, dia tak boleh pergi. Kalau mindset kita cemerlang, growth mindset, insyaAllah the sky is the limit. Okay, so inilah what happened to me. Dan tak apalah, Alhamdulillah, selepas tu abang punya okay, ni gambar supervisor abang, Dr. Mark Thompson.
dia punya human touch tu very very tinggi lah, very very thick. Doktor. Walaupun masa mula-mula abang sampai, ya. Oh tak, sebab macam tadi Mula-mula abang kot, sampai. Ya. Okay, thanks for that. So Dr. Mark Thompson, dia masa mula-mula abang sampai dekat UK hari tu, abang rasa macam, especially Oxford. I thought that Oxford ni ada satu university yang yang treat dia punya students like a robot. Tapi tak, University Oxford adalah satu universiti yang sangat kuat dia punya human touch. Dan Dr. Mark Thompson ini, dia pun dulu degree dekat Oxford juga, PhD kat Oxford juga. So cara dia layan abang pun, dia tahu abang ni work very hard, tapi dia kata, Nazri, take a step back, take some rest, weekend jangan masuk lab. Dia siap bagi tahu dekat abang, okay, weekend ni Nazri, I would suggest you to go to London, and there's one street that I would recommend you to go, for you to have to have a look at the latest fashion. I was like, what? Abang tak pernah dilayan macam tu masa abang dekat Malaysia. Masa abang kat Malaysia memang semua kita kena work very hard sampai kita punya smart thinking and creative thinking tu tak sempat nak jadi kreatif. Semua kita nak laju. Dan ada Oxford tu sendiri ajar abang untuk ada the right balance between laju and slow, dan between shallow work and deep work. Lepas ni ada boleh cari buku berkenaan dengan deep work. Deep work ni memang kita perlu ambil masa sedikit. Ini ada juga sama dengan buku Thinking Fast and Slow. Mungkin ada pernah dengar, Daniel Kahneman. This one ada tulis buku berkenaan dengan Thinking Fast and Slow. So Dr. Mark Thompson ni dia ajar abang cara macam tu lah. Okay Nazri, this is the time for you to be slow a bit, because I know this is the part that is very challenging. Lepas tu dia kata, okay Nazri, this part you can fasten this very part, so it should be fine. So balance between fast and slow is very important. Okay. So Alhamdulillah selepas 2 bulan di Malaysia, patah balik UK, abang dah jumpa cara yang terbaik untuk strive for excellence. Abang jaga tidur, yes, silakan. Okay, bayangkan jika anda yang akan menghadapi SPM dalam era pandemik COVID-19, apakah langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mendapat kejayaan cemerlang dalam suasana yang penuh tekanan seperti sekarang ini? Okay, that's the question. Oh, sweet question. Yeah, that's very good question actually. Sebenarnya adik-adik, anda adalah insan terpilih yang orang kata dugaannya kuat. Pegang macam ni, orang hebat, dugaan dia hebat. Dan adik-adik adalah orang-orang hebat itu. Cuma sekarang ni tugas kita adalah untuk mencari the right steps. Ya, macam mana kita nak mengatasi stres, negative stress ini. Stress can be positive stress. Tapi ketika pandemik ni memang kebanyakan stress tu adalah yang very thick and negative. Okay, so cara dia, just so you know that abang pun certified instructor. Abang bidang biomechanics, biomedical engineering, tapi abang juga ambil sijil untuk jadi instructor, personal trainer. So abang dah start belajar tentang macam mana untuk kita, bila kita stres sebagai contoh, kita punya tengkuk dah start rasa macam tegang, mata kita dah rasa macam merah dan sebagainya, tangan shaky dan sebagainya. So meaning something is not right with our body. So the key bila kita menghadapi pandemik ini, nak prepare for SPM sebagai contoh, if I were you, sekarang pun abang sangat jaga jadual abang, jadual bekerja, jadual study, jadual exercise, jadual what kind of foods abang ambil, diet, dan mindfulness abang practice juga. Contoh for the past few weeks, especially lockdown MCO 3.0 ni, abang dah start practice mindfulness and yoga to focus on breathing and to feel to be mindful. Sebab kita dalam pandemik ini kita tak jumpa orang sangat. So sekarang ni kita ada satu universe very beautiful, which is our body. Bila kita fokus kepada kita punya body, kita punya mindset, kita punya emotion, kita akan jumpa satu space yang besar, satu ruang yang besar. So bila adik-adik susun jadual harian ketika pandemik ini untuk SPM, mungkin boleh start belajar pukul 9 sampai pukul 12.30. Abang dah start practice juga 30 minit fokus study ataupun bekerja, lepas tu 10 minutes break, lepas tu sambung 30 minutes. So kalau adik-adik sekejap ya, abang tunjuk. Abang biasanya ada timer dekat abang punya Google. Ada nampak tak abang tengah tunjuk Google timer?
abang pakai timer ni 30 minutes abang akan nampak 30 minutes bila once abang start kerja, abang akan start 30 minutes count, abang akan fokus belajar dan bekerja, handphone ke tepi. Lepas tu stop, habis 30 minit abang reset, buatlah, tengok check kita punya handphone, buat stretching because abang still ada back pain, buat stretching, buat something yang boleh kick off kita punya happy punya hormon. Bila adik-adik happy, adik-adik boleh fokus dengan lebih baik untuk adik-adik belajar dengan lebih cemerlang sebenarnya. So the tips is to get to know your body dan tahu dekat mana bila nak fokus dan bila nak rehat. So abang cadangkan 30 minit fokus, 10 minit break, lepas tu sambung balik 30 minit fokus. Alright, so pagi tu nanti abang akan tunjuk ada satu circadian cycle untuk adik susun jadual adik-adik. Ketika pandemik ni, ini adalah sangat penting. Sebab kalau bukan pandemik, kita boleh jumpa kawan untuk kita we have fun with. But during pandemik ni, kita ada satu, that is our challenge untuk kita betul-betul look out after ourselves better. Yeah, so itu adalah strategi yang abang akan buat. Dan even sekarang pun abang sedang use the same technique so that I can hadapi pandemik ini dengan tanpa rasa stress pun. Kadang-kadang abang rasa, even I'm quite thankful because of this pandemic, I got the chance to get to know myself better lah. Mindfulness, emotion dan sebagainya. So mungkin adik-adik boleh practice selepas ni, ya? Yeah? Ada lagi satu soalan. Okay, silakan. Soalan, okay. How you gain your confidence and override your insecurity? Wow. That's the question. Nice one. Betul. Abang aku confidence masa abang dekat Malaysia, alhamdulillah lah, confidence tu okay ya. Tapi bila abang start masuk dekat Oxford tu, my confidence was challenged, especially bila abang tahu that my English wasn't good. Even abang ingat lagi nak cakap dengan driver bus pun abang rasa like, oh my goodness, abang tak boleh nak communicate. So memang masa tu confidence tu hancur lah, hancur lebur. Tapi tak apa, how did I handle it? Bila kita tahu kita punya goal tu clear, ya. Yang kedua adalah confidence tu bila kita, contoh adik nak buat public speaking atas pentas ataupun dekat adik punya Instagram, dekat adik punya TikTok dan sebagainya, adik ada satu message ya yang sangat important untuk adik-adik sampaikan. So sekarang ni adik kena pindahkan fokus tu, instead of fokus kepada, biasanya kita takut apa orang kata terhadap kita risau apa orang kata, kita takut kritikan. Cuba sekarang ni adik-adik channelkan that kerisauan itu, fokus itu kepada message yang adik akan sampaikan. Ya, sebagai contoh dekat atas pentas untuk public speaking, adik tahu adik tengah nak sampaikan satu message yang sangat important, mungkin tentang pandemik, penjagaan kesihatan ataupun mental health ketika pandemik. Ya, adik ada satu very beautiful message nak disampaikan kepada audience. Ya, tapi adik kadang-kadang kita risau, alamak, mungkin aku punya voice not good enough, aku punya content tak bagus sangat. Tapi bila adik fokus kepada message itu sendiri dan kita punya kasih sayang kita kepada audience, pendengar, kita sayang mereka, kita punya confidence tu akan build up organically. Yeah. So to answer your question, try to redirect your focus instead of kita risau pada criticism. Kita fokus kepada the message dan kasih sayang kita kepada audience. Dua benda ni, message dan sayang kita kepada audience. Once kita yakin message kita tu alhamdulillah very valuable dan kita betul-betul sayang kepada audience kita, confidence tu akan datang secara organic. Ya? Boleh Ada lagi satu soalan. Dan of course silakan. Okay. How to decide your ambition and macam mana nak yakin yang kita lepas SPM ni betul-betul ambil course tu untuk capai cita-cita kita? Itu soalannya. Okay, very good. Okay lah, I think I should respond immediately to that question. Allow me to share my Google. Yeah. Dan I use the same technique for my student dekat UKM degree student.
So what we are doing normally is saya akan tunjuk dekat saya punya student, try to go to LinkedIn. Adik-adik pernah dengar LinkedIn? Nampak abang tengah tunjuk LinkedIn sekarang ni. Nampak. Okay, Alhamdulillah. So dekat LinkedIn ni kita boleh tengok, okay, LinkedIn ni it's like Facebook ya, it's like Facebook, it's like Instagram dan sebagainya, tapi untuk professional. Dan mungkin lepas ni ada boleh tengok abang punya LinkedIn macam mana abang set up untuk abang professionally increase my professional visibility dekat dalam dunia maya, digital visibility. So lepas ni ya, abang cadangkan adik-adik pergi dekat LinkedIn, right, your own account, and then pergi dekat jobs kat sini. Then this is how we can explore and do some research on the market yang ada sekarang ni. Market yang ada sekarang ni di Malaysia ataupun market in the future. Okay, abang tunjuk. Okay, kita start dengan market sekarang di Malaysia. Kita start dengan market sekarang di Malaysia. So kita tengok Malaysia. Abang buka general, abang tak pakai keywords. Kalau adik perasan kat sini, keywords abang still blank. Abang tak letak artificial intelligence, abang tak letak data science, abang tak letak biomedical engineering, general. So kita pergi kat sini dan kita nampak di Malaysia ada 42,000 results. Ada banyak kerja di Malaysia. Dan adik-adik boleh tengok ya, bidang-bidang apa yang sekarang yang Malaysia sedang, company di luar sana sedang mencari. Sebagai contoh Deloitte. Deloitte ini adalah satu big four consulting firms. Macam abang sebelum ni kerja sebagai senior consultant dekat EY. So big four, kita ada Deloitte, Ernst & Young, KPMG dengan PwC. So kalau kita tengok kat sini, consultant, senior consultant, data visualization expert. So this is a discipline under artificial intelligence. Ya, ini kita nampak senior consultant, artificial intelligence, chapter lead, data analyst, senior data analyst, principal data scientist. Dan just so you know that by IT ada mention kat saya, kita punya audience ramai daripada students STEM, right? So science, technology, engineering and mathematics. So these STEM students, and bila adik-adik tengok tentang bidang data science, artificial intelligence ni, dia sangat dekat. Sangat dekat. Adik-adik boleh fokus kepada bidang ini until mungkin lepas habis SPM, adik-adik boleh tengok universiti mana ataupun industri mana yang offer artificial intelligence, data science, computer science ataupun social data science. Oxford University sekarang diorang combine social science, contoh study tentang community together with data science. Contoh konteks kita pakai computer programming untuk study human behavior. Contoh Lazada, Shopee dan sebagainya, kita tengok customer kita ni diorang suka beli apa, ya. Lepas tu in the future macam mana kita boleh manipulate market so that kita punya produk boleh dijual lebih banyak, ya. That is what social data science can be applied on. Okay, so sekarang ni ada tengok even Asia, walaupun diorang banyak laid off diorang punya flight attendants, tapi diorang actively hiring data experts. Abang dah explore benda ni. Head of data management, artificial intelligence, Deloitte, this one. So banyak lah yang melibatkan data. So adik dalam bidang STEM ini, I would say that you are on the right track. Sebab demand sangat tinggi, ya, STEM. Dan ini dalam konteks Malaysia. So kalau kita nak tengok selepas adik habis degree sebagai contoh, dalam masa 4 tahun akan datang, adik-adik boleh tengok dekat developed country. So Malaysia is a developing country, betul Kita developing country, fast developing country. Tapi kalau kita nak tengok developed country, kita boleh pick one. Sebagai contoh, United Kingdom ataupun Australia, Singapore. Ya, kita boleh tengok Singapore lah. Negara maju, developed country yang paling dekat dengan Malaysia. So senang kita nampak konteks. Okay, so sekarang ni kerja-kerja di Singapore. So adik-adik boleh tengok contoh bidang apa yang orang cari. Solution Sales Specialist, Microsoft. Even dalam bidang sales, tapi adik-adik perlu ada juga knowledge and skill dalam bidang data and AI. Lecturer data engineering. Johnson & Johnson, senior machine learning engineer. This machine learning is part of artificial intelligence. Data strategist, head of analytics, natural language processing. Sebagai contoh, siapa yang minat bahasa, language ataupun nak jadi linguistik, I would recommend adik-adik, walaupun ada minat linguistik, minat masakan, F&B, food and beverage industry, adik-adik kena ada juga knowledge berkenaan dengan data dan artificial intelligence. Dan adik punya marketability, employability akan meningkat
dengan lebih banyak lagi. So this is how you can tengok lah. Ini Singapore, yang mana Singapore ni belum advance lagi macam UK, US. Okay, jom kita tengok US. You will be surprised macam mana diorang fokus diorang punya bidang. Sekejap okay lah, abang lagi familiar dengan UK. US lah, US, United States. Dan adik-adik boleh tengok dekat contoh abang nak tengok company Google. One sec. I think this one is Google, right? So dekat Google, dekat US, diorang tengah cari engineering manager, technical program manager, big data and analytics, business intelligence, quantum AI. Dia dah boleh fokus. Artificial intelligence and data science adalah satu bidang yang besar. So bila dia tengok dekat developed country macam US and UK, diorang lebih fokus kepada dia punya sub bidang. Kita cuba tengok satu bidang yang bukan tech. Kita tengok satu company yang bukan tech. Sebagai contoh apa Cikgu Baiti company yang bukan tech. Okay lah, Johnson & Johnson tadi, ataupun kita tengok AstraZeneca. No. Pfizer is a biopharmaceutical company, betul? Yang bagi vaksin kita sekarang kan? Okay, nampak even Pfizer sendiri, diorang punya pekerjaan yang diorang sedang cari adalah data science, analytics, senior manager data scientist, R&D, compute, supports and engineering, agile coach. Agile coach ni, kalau adik nak jadi agile coach, adik kena terror communication dan kena terror tech juga. Analytics and innovation, process development dan sebagainya lah. So basically STEM. Tapi for the next couple of years, artificial intelligence and data science sedang naik lah. So adik boleh mantapkan lagi adik punya mathematics and maths, statistik sekali dengan biology, together with biology. Even though this Pfizer company, biopharmaceutical company, dia akan appreciate candidates ataupun calon yang apply for these jobs yang ada background biology, quantitative biology together with programming, computer science and artificial intelligence. So itulah dia. Boleh dapat untuk menjawab soalan Okay. Okay, another question is, ada lagi question tau? Yes, okay. Silakan. How to stay disciplined and motivated to study during this pandemic? That's the question. Okay. I will show you this circadian cycle right away lah Dia ada dekat sini. Okay, during this pandemic betul mencabar, tapi ini ada satu peluang untuk kita reschedule balik cara hidup kita. Dan okay, ni saja tunjuklah gambar-gambar apa bagi Harvard, MIT apa semua. Pengalaman yang abang share dekat adik-adik sekarang ni berdasarkan experience abang pergi dekat all these top universities, dan abang bawa balik ke Malaysia untuk pastikan adik-adik semua jadi lebih cemerlang lah daripada kami. So sekejap Ini gambar graduasi. So abang nak tunjuk ini circadian rhythm, dan ini cara abang susun jadual abang everyday, abang punya rutin. Okay, kita patah balik ke circadian rhythm. Boleh nampak circadian rhythm? Nampak tak? Pekerjaan yang diorang sedang cari adalah data science, analytics, senior manager data scientist, R&D, compute, support and engineering. Okay tak? Nampak tapi macam small. Kalau adik nak jadi tapi nampak circadian rhythm Okay, that's it. Okay, sebelum abang explain lebih detail, abang nak tunjuk macam mana how it works. So circadian rhythm ini maksudnya adalah dia bergantung pada rhythm jantung kita. Jantung kita adalah macam kita punya pump ataupun bateri untuk kita dapatkan energy. Dan just so you know adik-adik semua, energy kita throughout the day adalah berbeza-beza. Contoh waktu pagi energy kita lebih kepada untuk kita lebih tenang. Waktu mungkin tengah hari kita lebih alert. Okay, jom kita tengok lebih detail Okay, kita start dengan midnight lah midnight, pukul 12 malam midnight. Lepas tu pukul 2 pagi adalah deeper sleep. Sekejap abang tunjuk pakai laser pointer. Okay, deeper sleep pada pukul 2 pagi. Lowest body temperature pukul 4.30. That is why ketika malam dalam pukul 4.30 kita rasa macam sangat sejuk kan. So masa tu body kita tengah at the lowest temperature. Lepas tu sharpest blood pressure rise pada pukul 6.45. Dan just so you know that adik-adik, untuk kita exercise
ada 2 waktu yang kritikal. Pagi pukul 6.45 hingga pukul 8.30 dan petang pukul 5 hingga pukul 7. Kenapa pagi? Pagi ni sesuai untuk kita punya cardio punya exercise, sebagai contoh berenang, berlari, main basikal dan sebagainya. Dan petang sesuai untuk strength. Kalau ada tengok pukul 5 petang sini, greatest cardiovascular efficiency and muscle strength. So petang ni ada fokus untuk exercise yang memerlukan strength lah, pakai dumbbell ke dan sebagainya. So lepas tu yang tengah hari ni ada nampak sini Bowman highest testosterone secretion, highest alertness pukul 10 dan pukul 12 tu kita rehat. Lepas tu petang kita ada best coordination, fastest reaction time pukul 3, 3.30 dan pukul 5 kita boleh exercise. Malam kita boleh unwind ataupun buat some revision. Okay, macam mana kita nak susun jadual kita ketika pandemik? Ya, ketika pandemik memang kita kena betul-betul dengar dan listen to your body. Body tu kata apa yang orang tengah buat dekat dalam badan kita tu, kita ikut accordingly. So don't go against the nature, nanti adik-adik akan sakit. Ya, ketika pandemik ni kita punya immune system kena kuat, mental health kita kena mantap. So try your best to follow this. Sebagai contoh, abang pukul 8.30 normally, 8.30 sampai pukul 12 ni memang betul-betul masa abang buat deep work. Deep work ni abang buat research, abang buat writing journals dan sebagainya. Lepas tu abang rehat tengah hari. Petang best coordination ni adalah abang buat banyak clerical work. Contoh kalau adik-adik ketika pandemik ni banyak kerja-kerja berkumpulan, jangan letak meeting pagi-pagi. Meeting tu adik kalau boleh adik ke petang, sebab ketika itulah adik punya coordination antara otak kanan, otak kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri akan lebih cemerlang. Dan pagi untuk nervous system memang kita sangat alert, secara otak kita sangat alert pagi tu. So that is why pagi tu kita fokus pada deep work, petang ataupun lepas lunch time kita fokus kepada clerical team working. So ketika pandemik ni itulah jawapan abang kalau adik-adik nak susun jadual adik-adik, adik ikut your body and your mind and your soul. Dan insyaAllah adik-adik boleh orang kata going through this pandemic dan tak perlu risau. Okay? Okay, tak menjawab tak adik-adik? Siapa yang tanya tadi tu? Kalau adik-adik nampak cara abang susun jadual abang, kalau susun jadual adik-adik tengok jadual ada time blocking, time blocking. Adik punya journal dekat buku adik tu everyday atas sekali letaklah kita punya spiritual motivation, bismillahirrahmanirrahim, kita ada motivation sikit, right? Lepas tu kita ada goals kita, lepas tu kita susun kita punya goals ikut timing. Tadi abang ada tunjuk 30 minit, lepas tu break 30 minit dan break for 10 minutes. Susun dia punya time blocking, dan pagi tu lebih kepada kerja-kerja yang menyebabkan banyak otak kita, dan selepas lunch time kerja-kerja clerical, buat report dan sebagainya ataupun Excel dan sebagainya kita boleh buat petang. Dan malam kita boleh sambung sedikit dan jangan lupa unwind, kalau tidak nanti kita punya sleep akan terganggu. Mungkin tidur awal pukul 10.30, pukul 11 tapi bangun dalam pukul 4.30, pukul 5 macam tu, that is completely excellent sebenarnya. So body clock kita macam tu. Ya, kalau adik-adik tengok pukul 9, pukul 9 tu melatonin secretion starts. Melatonin ni ada satu hormon yang menyebabkan kita rasa ngantuk. So maksudnya badan kita dah bagi tahu kita sudah rehat. So listen to the body, kita rehat dulu. Mungkin pukul 4.30 macam tu, pukul 5 adik-adik boleh bangun dan study awal. So kalau adik-adik ketika pandemik ni boleh follow this cycle, this rhythm, this jadual, insya-Allah adik-adik akan happy walaupun despite all the challenge that you're going through. Okay, boleh? Harap menjawab soalan tadi. Menjawab. Okay, alhamdulillah. Alright. So kita sambung. Okay, yang rasanya untuk study skill ni adik-adik, abang rasa adik-adik semua dah clear tentang skill-skill untuk kita belajar. Dan kalau adik tengok tadi abang punya kejayaan apa semua tu memang tak inafikan semua study skill yang cikgu-cikgu, kaunselor-kaunselor kita cadangkan itu memang patut kita dengar dan kita susun balik ikut jadual kita, ikut kita punya personality. Saya juga abang nakkan adik-adik yang suka main game dan sebagainya, jadual adik-adik. Contoh kalau adik dia nampak kat sini petang pukul 5 sampai pukul 7 tu abang pergi gym dan sebagainya, mungkin pukul 5, 5.30 tu
ataupun malam sedikit, adik-adik boleh dalam jadual adik masukkan jadual untuk main game. So game time, fun time, time to study, time to do mathematics exercises. So adik-adik letak dalam jadual adik, dan insyaAllah adik-adik akan ada hidup yang colourful, yang tak boring. Ya? Boleh So kalau nampak kat sini, self time management, stress management, think big, start small. Tadi abang dah tunjuk dekat LinkedIn macam mana adik-adik nak tengok market adik, ya, bidang apa dalam masa 5 tahun akan datang yang lebih menonjol, yang senang adik-adik dapat pekerjaan. Disiplin, once adik-adik dah ada jadual macam ni, dah ada dalam adik punya subconscious mind, ya, insyaAllah tak ada masalah untuk ada disiplin. Adik duduk je dekat study table adik-adik dah terus automatically boleh start kerja. Jangan tunggu adik-adik dapat motivasi. Ya, jangan tunggu the motivation kicks in dan only you start studying. Adik kena ada satu setup dekat rumah ke ataupun timing yang tepat untuk adik-adik terus secara automatik bekerja dan study. Ya, jangan tunggu motivation datang. Ya, you have to. What is motivation? Motivation is when you have the motive and silakan. Alright. So Ya. Soalan apa ya? Can I interrupt you? yang rasanya untuk study skill ni adik-adik Yes, carry on. adik-adik semua dah clear tentang Okay, abang masa study tu kan kita burn out, kita demotivated, kita rasa tertekan sebab perkara sekeliling seperti leteran mak ayah, pressure kerja rumah. Macam mana saya boleh handle perasaan dan emosi yang dialami supaya saya boleh fokus untuk study? untuk personality. Saya juga Okay. adik-adik yang suka If I may, allow me to repeat the question. So, adik, soalan tadi berkenaan dengan contoh dekat rumah kita ada leteran ataupun gangguan daripada ahli keluarga kita, mak ayah kita sebagai contoh, pressure daripada pihak luar dan sebagainya kan. Okay, adik-adik yang abang sayangi, tadi abang ada cerita tentang mindset dan motivation, dunia dalam dan keluar. Okay, abang cadangkan dalam ketika adik punya free time, ketika running, jogging, adik dengar motivation podcast. Okay, sebagai contoh abang sendiri, this is my personal preference, abang banyak dengar Ustaz Fahrul Makjoy dengan Prof Muhaya. So Prof Muhaya, ya, dia banyak ajar abang tentang hidup kita sebenarnya dalam keluar. Ya, dalam keluar, bukan luar ke dalam. Ya, contoh luar ke dalam adalah apabila leteran mak ayah kita ataupun pressure daripada society dan sebagainya, dia boleh pilih-pilih lalas dia affect kita punya internal world. Itu maksudnya luar. So, sepatutnya secara ideal dalam keluar. So, dalam badan kita, universe badan kita, minda kita, hati kita, kalau kuat dan bersih, itu yang akan terkeluar ke luar. So, dalam keluar. So adik-adik kena pastikan dunia dalaman adik cantik. Contoh dalam konteks, tak kisahlah apa orang cakap, mungkin perkara negatif. Kalau perkara positif kita ambil, kita ambil untuk kita perbaiki. Tapi kalau yang toxic dan negatif tu kita tapis, kita filter, kita adjust, kita transform the energy kepada positive energy. Itu maksudnya dalaman kita sangat kuat. So cadangan abang, cuba dekat YouTube sebagai contoh. Dekat YouTube, adik-adik cari podcast ke ataupun influencer, YouTuber yang banyak mengajar tentang internal self-enrichment. Abang pun sangat banyak mendengar dan belajar tentang daripada motivators lah. Untuk abang pastikan burn out ke apa. Okay, kalau burn out, biasanya kita rehat lah sekejap, berarti sama balik. Tapi kalau kita dapat terlalu toxic punya environment, kita just murnikan kita punya dunia dalaman kita, dunia luaran kita, walau setoksik mana pun, insyaAllah dah akan jadi positif. Ya? So, dalam keluar, bukan luar ke dalam. So, murnikan jiwa adik. Ya? Banyakkan cari environment yang positif, mentor-mentor, motivational speakers, counselors dan sebagainya. InsyaAllah adik-adik akan lebih kuat lah dalam menangani isu-isu yang macam ni. Boleh So, kita sambung sedikit lagi So, kita ada excellence, continuous process, not an accident. Kita ni topik striving for excellence kan. So, continuous.
tadi ada tunjuk berkenaan dengan pekerjaan rhythm kan. Bila adik-adik ada jadual yang macam tu, ada masalah adik-adik secara continuously mengharungi perjalanan ke arah kecemerlangan towards the excellence. So dalam persediaan SPM ni, bila adik ada jadual macam ni, adik tahu kat mana waktu pukul berapa nak fokus, pukul berapa nak exercise, pukul berapa nak main game, pukul berapa nak jumpa mak ayah, nak borak-borak dengan mak ayah. Dan benda ni berlaku secara everyday dan hujung minggu berehat sekejap, sambung balik hari Isnin. InsyaAllah dengan cycle yang macam ni, consistency tu akan berjalan dengan sendiri dia, tak ada masalah. For you to have this excellence shouldn't be a problem. Okay? Dan abang nak cadangkan juga list of books, list of books yang is very good books, abang boleh cadangkan ke adik-adik, boleh baca. The first one, Thanks You Taught Me How to Think. Ini termasuk berkenaan dengan Think Fast and Slow. Dan yang kedua, Sudden Genius, The Critical Path to Creative Breakthroughs. Yang ketiga, Physics of the Future. Okay, this one is good juga. Nombor 3 ni, Physics of the Future, Michio Kaku ni. This is good untuk adik-adik forecast ataupun meramal what would happen in the future. Contoh bidang apa yang akan dalam masa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, bidang apa yang akan ada demand in the market. Right? So this book is really good. Michio Kaku pun, this Professor Michio Kaku, dia ada Professor of Physics in New York University. Dia ada dia punya YouTube channel juga. So boleh cari Michio Kaku dekat YouTube, dia pun ada. Dan this book, What Money Can't Silakan. Okey, saya sangat meminati bidang seni visual, namun ibu bapa telah menetapkan saya belajar sains tulen. Bagaimana saya nak yakinkan ibu bapa saya untuk bertukar bidang? That's the question. Okay. Sekejap betul ke your parents minta you ambil bidang apa tadi? Science stream. Tulen pure science. Pure science. Science stream. But you minat seni. Apa visual design? Seni visual. Okay. Seni. Okay. This is very good question. Okay, you know what? Kepada adik yang bertanya abang tadi tu, bidang sekarang sangat special, sangat unik. Adik boleh combine antara seni visual dengan pure science. Macam mana? Abang tunjuk sekejap. So dalam artificial intelligence, kita ada satu bidang kita panggil artificial intelligence computer vision. So sebagai contoh, adik-adik tengok TikTok dan sebagainya kan. TikTok tu adalah satu kombinasi antara artificial intelligence, tech dan computer vision. Macam mana seni visual itu kita boleh gabungkan dengan teknologi. So lepas ni kepada adik yang bertanya, abang cadangkan adik-adik pergi ke Google dan cari artificial intelligence computer vision design. So kalau abang tengok dekat your image lah. So bidang ini adalah satu bidang yang dia gabung jalinkan antara seni visual dan artificial intelligence dan pure science itu, physics, mathematics dan sebagainya. So adik punya your parents punya concern tu betul, sebab biasanya parents diorang tahu what is happening in the market, dan kita sebagai anak-anak kita ada kita punya old dream kan. So sekarang tugas kita adalah untuk pastikan macam mana kita nak find the right balance between apa yang parents kita cadangkan dan apa yang kita suka. So ini cadangan abang. Lepas ni adik-adik boleh cari dua bidang ini, dan abang nak bagi tahu satu lagi benda yang penting berkenaan dengan competitive advantage three components. Macam mana nak ada balance antara apa yang mak ayah kita minta dan apa yang kita suka. This one is like asset, reality. Ini daripada buku penulis buku founder kepada LinkedIn, The Startup of You. Ada dekat sini. Competitive advantage, three components.
kenapa abang nak tunjuk ini sebab untuk menidak orang kata kita kena dengar juga mak ayah kita punya opinions dan kita pun ada kita punya own stand. Alamak, tak ada pula kat sini. Tapi tak apalah abang cerita sedikit tentang apa yang abang cuba sampaikan. Okay, kita ada 3 components yang kita kena consider. First adalah kita punya asset. Kita punya kebolehan, kita punya bakat. Ya, yang kedua adalah kita punya aspiration, kita punya dream, kita punya impian. Yang ketiga adalah reality check. So biasanya parents ataupun adik-beradik kita yang lebih senior, mereka tahu tentang apa yang sedang berlaku secara dalam dunia reality. Kita pula muda lagi, kita sangat dreamy. Kita nak inilah, nak itu, tapi parents dan kita punya brother and sister orang tahulah reality. So sekarang ni tugas kita adalah once kita ada satu dream, satu impian, kita buat reality check. Betul ke mak ayah cakap suruh sambung pure science ni ada masa depan ke? Macam mana aku nak balancekan antara pure science dengan seni visual, right? So this is how. Google ada banyak dan mungkin adik-adik boleh jumpa cikgu-cikgu ataupun counselor ataupun mungkin boleh approach abang juga untuk selepas ni abang boleh guide macam mana even siapa yang minat music pun, tapi parents suruh sambung bidang pure science, boleh. Abang dulu masa degree biomedical engineering, abang punya final year project ketika tahun 4, projek abang adalah berkenaan dengan music therapy. Macam mana abang pakai biomedical engineering tools, abang extract human brain, signal dalam human brain kita, dan abang cuba bandingkan different genres of music, yang rock sebagai contoh, ballad, and then rap dan sebagainya, dan kita nak tengok muzik yang mana satu yang boleh generate therapeutic effect. So abang pakai EEG untuk extract brain signal. So abang pun minat muzik, abang pun main flute, abang main trumpet, main high tension drum. I was in marching band before. So abang minat music, at the same time abang minat mathematics and biology. So this is how you can combine the arts and science and engineering. So banyak sebenarnya, alhamdulillah sekarang bidang sangat-sangat best. It's about time and you cari dekat luar sana bidang apa yang you boleh dapat semua yang you suka, and at the same time you ada market. Yeah? Okay, boleh? Boleh. Menarik menarik. Sekarang punya bidang macam-macam. Dan abang juga nak recommend list of videos yang ini. Lepas sesi ni, adik-adik boleh tengok contoh adik-adik tak kenal lagi adik ni siapa. Who are you really? So this Dr. Little, abang jumpa dia punya TED Talk dekat YouTube ada ataupun dekat apps pun ada. The Puzzle of Personality. I bet you've done some sort of like personality test before with your counselor ataupun sendiri. Penting untuk kita kenal personality kita. Yang kedua, abang nak cadangkan juga buku ni, The Power of Belief, Mindset and Success. TED Talks pun dia ada juga. After watching this, your brain will not be the same, by Lara Boyd. Abang pun a big fan of TED Talk juga. Banyak informasi yang abang dapat daripada well-established scientists in the world. Yang last sekali, What Makes a Good Life, Lesson from the Longest Study on Happiness. Oh my goodness, this one is compulsory for you to watch, by this one professor in Harvard, Robert Waldinger. Dia buat this research took more than 70 years untuk dijalankan untuk mereka dapat conclusion what makes a good life, lesson from the longest study on happiness, 70 years. So okay lah, abang share terus lah dekat adik-adik. Paling penting dalam hidup kita adalah relationship. Nanti adik boleh tengok relationship tu. Tapi relationship dalam konteks yang luas, sebagai contoh relationship antara adik dengan mak ayah, dengan adik-beradik, dan juga dengan diri sendiri, dan juga dengan career, dan juga dengan adik-adik punya pets. Contoh adik ada cats, ada puppies kat rumah. So relationship dalam dan luar diri adik. So itu yang menjadikan adik-adik happy. Contoh bila adik-adik dapat skor SPM sangat hebat sebagai contoh, that achievement tu akan menjadikan adik happy, of course. Dan sebenarnya bila adik dapat raikan kebahagiaan itu dengan bersama dengan diri adik raikan, congratulations Baiti dah study very hard.
So tahniah Baiti, that self-talk. So relationship antara adik dengan diri adik sendiri. Itu penting. Dan yang kedua, relationship adik dengan orang yang adik sayang. Ya, adik kongsi kejayaan adik dengan mak ayah ke, tak kisahlah. Kalau mak ayah ada, tak ada mungkin dengan adik-beradik ke, dengan your close friends pun tak apa. So relationship is key. Ya, itu adalah kunci kepada ultimate happiness. Okay, so lepas ni adik-adik boleh tengoklah these videos ya. Dan sedikit take home message daripada abang. Abang dah sedikit highlight tadi kan. Yang last sekali tu penting lah. Life must be fun, design and create one. Ya, tapi jangan. Tapi kena ada balance lah antara fun and hard work. Kalau kita fun saja tapi kita rasa macam alamak jiwa aku kosong, aku punya brain tak developing, tak growing. So meaning you need to study, educate yourself and then cari the meaning of the knowledge kat mana nak apply. Dan adik punya fun tu akan dapat the fun elements, essence in it. Yeah. So having fun tapi cuba cari educated way of having fun. Okay, insyaAllah you will be succeed. And I think that's it ya. Strive for excellence. Hopefully adik-adik sekarang clear. Bila kita cakap tentang strive for excellence, dia adalah satu journey, satu perjalanan. Dan paling penting sekali kat sini abang cadangkan adik-adik get to know yourself. Your body, anatomy and physiology, your emosi, your brain dan sebagainya. So ada lagi abang nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Ada lagi soalan. Okey, silakan. How about faith in God? That's the question. Good. I love that question. Okay lah, sedikit abang share. Abang masa dekat Oxford pun, abang banyak jugalah dengar pergi talk dan debate. Dia pernah dengar Oxford Union kan. Dekat Oxford Union tu banyak kali lah dorang hosted debates and talks about religions and faith. So abang pernah pergi juga talk berkenaan dengan the oneness of God, Trinity concept, mathematics and religion. Ada satu profesor ni, dia adalah professor in mathematics department, tapi dia ajar juga theology. Theology tu apa? Ilmu tentang perbandingan agama. So this professor dia ada dua, perbandingan agama, faith and mathematics. So mathematics tu ada dua, kita ada abstract mathematics and satu lagi apa ya, discrete mathematics ya, mungkin Baiti lebih tahulah. So abstract mathematics ni ada satu mathematics yang hasn't been dia punya numerical components tu not that clear, so dia still abstract. So dekat Oxford dia punya mathematics punya department, dia ada satu big branch which is on abstract. So this very professor dia cover abstract mathematics dengan theology, dengan comparative religion. So berkenaan dengan faith and belief system, this is super important. So that is why bila kita cakap tentang intelligence, kita ada 4. Kita ada okay, kita cakap pasal quotients lah. IQ. Kita ada IQ, EQ, SQ, SQ. IQ is intellectual quotient. EQ adalah emotional quotient ataupun emotional intelligence. Lepas tu kita ada SQ. Yang ketiga, kita panggil ni social quotient. Yang keempat, kita ada spiritual intelligence ataupun spiritual quotient. Sebenarnya ada satu lagi S, societal intelligence, social intelligence. Social intelligence ni penting. Abang mungkin tak ada peluang dan ruang untuk abang cerita tentang social intelligence, tapi lepas ni adik-adik boleh cari. Tapi abang nak cerita tentang spiritual intelligence. Bila adik cerita tentang belief and faith tu, so spiritual intelligence ni penting. So dalam physics ada satu energy yang kita belum, physicist ataupun scientist belum lagi orang kata labeled ataupun figured this one energy. And this one energy is called dark energy. By the way, sorry, disclaimer sedikit, abang tengok this talk dark energy 2 years back. So mungkin sekarang dorang dah somewhat orang kata exploration in getting to know this dark energy is a bit better now. So mungkin adik-adik lepas ni boleh tengok dark energy and how can it relate to spiritual element. The faith and the faith and belief. Boleh tengok kat situ Okay, silakan. Okay. Ada lagi questions. If you fail repeatedly in a subject, what do you do? If you fail repeatedly.
Oh, dulu dah. Okay, Oh. good. Oh, okay. Good question. Okay lah, abang nak cuba jawab soalan ni daripada angle yang paling simple Kita tahu hidup kita ni sekejap dan masa yang berulang tak akan boleh kita dapat kembali. Kan contoh pukul 10 tadi kita tak boleh nak experience that very moment. So apa yang berlaku tu kita kena be in the moment dan raikan dan cherish dia. So bila kita dah fail banyak kali dan kita tahu sebenarnya subjek, kita abang letak konteks dia sebagai contoh, adik tahu subjek ni sangat penting. Contoh adik nak jadi social data scientist ataupun social artificial intelligence expert. Mungkin adik keep on failing subjek humanity. Fail. Tapi adik tahu macam alamak, aku kena pass this very subject. So kalau pakai plan A, strategi A ataupun tips A, kita tak berjaya, kita kena cari plan B, plan C, plan D dan reflect dengan adik punya personal strength. Apa yang adik kuat? Contoh, kalau adik belajar humanity, ketika belajar seorang sebagai contoh dan adik keep on failing, mungkin selepas adik dah boleh macam okay tak apa, aku suka belajar seorang tapi untuk aku practice dan sharing this knowledge ataupun mengajar subjek ini kepada orang lain, sebenarnya bila kita mengajar orang kita punya knowledge lagi tinggi. So kalau adik keep on failing, cuba ambil satu platform selepas adik semua dah cuba faham, cuba dengan adik punya buddy ataupun rakan buat satu sesi perkongsian setengah jam untuk adik-adik berkongsi dan mungkin mengajar tentang apa yang adik dah belajar baru-baru ni. So itu ada satu strategi yang bagus lah. Kalau keep on failing, abang akan cuba go beyond. Go beyond. This is excellence. Go beyond, instead of kita belajar sendiri untuk kita punya diri sendiri, tapi why not kita belajar sendiri untuk kebaikan orang lain. Kita belajar sebab kita nak ajar, nak kongsi dengan rakan kita. So dengan niat yang macam tu, niat berbeza, strategi yang berbeza, support system yang berbeza yang lebih baik, insyaAllah those failures can be converted into success. So try dan belajar juga daripada orang yang dah berjaya lah, yang berjaya, cikgu-cikgu, cikgu kaunselor dan sebagainya. Okay? So kalau fail juga mungkin kata dah langgar dinding yang ke-100 dan adik tahu macam tak boleh buang masa lagi ni, aku kena cari satu bidang yang lain. Boleh consult dengan orang yang lebih berpengalaman. Career coach ke apa ke, counselor, dan insyaAllah adik akan jumpa jalan yang lebih baik lah. Okay? Good. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, kita buka video sikit lah. Ada lagi soalan tak Baiti? Cikgu Baiti? Belum lagi. Tak ada lagi. Setakat ni tak ada. Okay. So, abang tengah check ni. Oh, terima kasih abang sharing yang amat bermakna. Alhamdulillah. See the Waldinger study. Bagus. Kalsum, saya sangat meminati bidang seni visual. Okay. Cikgu-cikgu mungkin kalau cikgu-cikgu ada apa-apa pendapat untuk berkongsi sama-sama dengan kita ataupun dan sebagainya, kita boleh gunakan platform ni. Itu je lah. Lepas tu apa yang nak cakap? Dr. Nazri ada 2 soalan lagi, Dr. Nazri. Silakan, ya saya. Okay, first question is how do you reward yourself, and second is how much time you spend to study untuk struggle SPM. Baru lepas je kan? Macam okay, untuk SPM in particular. Yes, and then the other question is how you reward yourself. Okay, reward and how much time did I spend. Okay, untuk self reward, abang ni memang suka self reward ni. Abang ingat lagi masa dekat paling obvious abang banyak self reward masa abang dekat Oxford dulu lah, sebab Oxford masa abang PhD tu memang dia intense, very intense. So in order for me to really be friended with myself, almost every day sebenarnya, petang tu pukul 3:30 petang, bila otak kita dah penat semua kan, abang akan pack my stuff, laptop, buku dan sebagainya, keluar daripada my office, daripada lab,
pergi Dah dekat rare je. nearby cafe. Abang pergi cafe tu, abang buat kerja abang still with my laptop. Tapi abang ada coffee and scone next to my laptop. So tukar environment, reward sebab pagi tu abang dah bekerja keras dan sebagainya. Reward cukup lah scones and cake, ataupun petang dalam pukul 5:30 tu abang cakap, okay Nazri, your body needs some rest. Your